Di hari ni marilah sama-sama kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tak lain tak bukan kita nak mengingati Allah saat ni tu. Hari ni maudhu' kita. Menghukum ke orang yang meninggal semaya saat itu setiap pemerintah ataupun penguasa hendaklah memaksa orang ramai supaya menunaikan sembahyang fardu jika seorang itu meninggalkan sembahyang kerana malas. Hendaklah ia menjatuhkan hukum bunuh ke atasnya, iaitu setelah menyuruhnya bertaubat dan bersembahyang, tetapi ia tetap engkar dan enggan. Pemerintah ataupun penguasa juga akan mendapat dosa yang besar. Sebab tu hukum bunuh tu kenapa? Kerana orang merintah, orang menjagakan kita saat itu ialah mendapatkan dosa besar juga. Jika ia mendiamkan diri setelah mengetahui ada orang yang tidak sembahyang, tetapi ia tidak menegur, tak tegur apa, tak ada oyak, tak ada pakat cuek, pakat ajak, tak. Dan tidak menyuruh menunaikan sembahyang itu, ingatlah, tidak ada uzur sama sekali untuk meninggalkan fardu sembahyang itu dan segala perintah agama yang lain-lain lagi. Tidak. Sudah mengajar mati sekalian. Lepas tu hari ni maudhu' kita ni nak mari berkenaan dengan perihal zakat. Nak masuk satu Muharram saat itu banyak ke demo pergi tahun ni satu Muharram cukup tahun, cukup khun, cukup nisab perihal zakat. Moga-moga Allah menjadikan kita dan kamu sebagai orang-orang yang bersih suci, yang sentiasa menyebut nama Tuhan selain bersembahyang dan tidak pula melebih-lebihkan kehidupan dunia daripada akhirat. Daripada akhirat. Dunia daripada akhirat. Yang ia tentu sekali lebih utama dan lebih kekal bahawasanya zakat itu adalah salah satu asas bina Islam yang 5. Ni asas saya panggil tunye. Asas-asas tu tunye untuk membinakan Islam yang 5. Rukun Islam yang kelima iaitu salah satunya zakat. Rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kemah-kemah dah. Lalu tu Allah Taala telah satukan sebutan zakat dengan sebutan sembahyang di dalam kitabnya. Maka firman Allah SWT, wa aqimus salat wa artinya, dan dirikanlah sembahyang dan
cukup nisab. Kembali nanti pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan lagi pula Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman lagi di dalam hamba-hamba Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan. Hamba mukmin Tuhan bersifat innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah iaitu sesungguhnya apa ni Allah, allazina yuqimuna as-salah wa mimma dari surah Al-Anfal ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Artinya mereka beriman. Tidak. Dan firman lagi, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ya'muruna bil ma'ruf wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dalam surah At-Taubah ayat 71. Artinya, dan orang-orang yang beriman lelaki orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, setengah mereka menjadi pemimpin kepada setengah yang lain. Mereka dan mengeluarkan zakat serta mentaati Allah dan Rasul. Itulah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Kuasa lagi bijaksana. Selain yang tersebut, ada lagi ayat-ayat lain yang membicarakan tentang zakat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yu'addi zakata mali. Artinya, bagi siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, Tuhan itu hari akhirat, Maha Kuasa lagi bijak. Hari akhirat sana tu, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menunaikan zakat hartanya. Zakat harta ni telah jelaslah menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahawa siapa-siapa yang tidak menunaikan zakat hartanya tidak boleh dianggap seorang mukmin sebenar. Satu upacara lagi. Satu pertunjuk kata hadis ni telah jelas dah kata bahawa siapa saja yang tidak menunaikan zakat hartanya tidak boleh dianggap seorang mukmin sebenar. Adalah anda ketahui juga bahawasanya orang yang bersemaya, berpuasa dan telah menunaikan hajatnya, menunaikan hajinya, tetapi belum mengeluarkan zakat, nescaya Tuhan tidak akan menerima semayanya. Allahu Akbar. Ingat molek weh.
Kita saat ni tu heavy rezeki dah. Tu heavy kekayaan kita dah. Kita terlupa keluar zakat. Setengah pada setengah duk lik mari. Saya nak keluar zakat. Keluar zakat nama harta kita. Kita boleh kita cari suku semai. Setan mari asuk. Kalau bagi ke demo tak lama habis. Yang nyaru. Hak tak say keluar zakat tu. Ada wah selalu. Ni orang kita ada lagu tu. Orang kita ni mana kata seluruh dunia serupa ya manusia. Tak usah dia kata lah demo ni molek. Orang apa ni. Orang negeri tu molek. Orang negeri ni molek. Semua manusia serupa ya perangai. Kejadian Allah saat itu serupa. Sama. Dengan perasaan, dengan apa ni, kanak-kanak semua. Yang duduk ke, serupa semua. Acu perhati tengok. Makan. Kena makan belakang. Minum. Kena minum belakang. Serupa belakang. Kalau tak minum boleh ke tak? Mati. Tak minum air. Makan. Serupa tu juga. Kena makan. Menambah zatkan diri kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Ni dok ni makan sedap-sedap mewah sana itu nak duduk dengan syaitan, tak ada duduk dengan Allah. Lalu tu dah. Lepas tu nak royak kata zakat dan syarat-syaratnya. Mari batuk pula dah. Dia kering tekak pasal dia. Kalulah kita orang yang bersemaya puasa dan naik haji siap dah tetapi belum mengeluarkan zakat nak semayanya dan puasanya serta dengan hajinya. Semaya puasa haji dia tak terima kalau orang tak keluar zakat. Tolong nasihat deh. Tolong cuek-cuek. Kalau misal kata ayah kita dan mono kita ada duit kaya. Kita sebagai anak mengaji dah, tahu dah. Cuek keluar zakat tak lagi weh ayah dan bono. Jangan duk sekenuk, jangan duk galik dengan lalai dengan harta banyak. Salin baju tak tahu. 40 cuk sehari. Pakai ye tu penuh, cik nak berjalan tak gerak. Tu. Lalu tu di hari ni kita mari. Kita ambil pahaman berkenaan dengan zakat saat itu. Orang pemerintah pun tanggungjawab. Tanggungjawab. Pemerintah pun tanggungjawab. Dia ada fardu ain dan fardu kifayah. Kena tanggungjawab. Kalau kita semaya dah, puasa dah, buat haji siap dah. Kalau tak keluar zakat. Semua perkara itu adalah pertalian satu dengan yang lain. Tuhan tidak akan menerimakan daripada hamba-Nya setengah ibadatnya. Sehingga ia menyempurnakan kesemuanya. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat dan syarat-syaratnya. Ketahuilah bahwasanya zakat itu menjadi wajib hanya pada harta yang tertentu saja. Iaitu emas, perak, harta perniagaan dan biji-biji dan buah-buahan. Serta binatang setelah genap nisabnya masing-masing. Dan ia menjadi wajib juga pada waktu yang tertentu. Wajib kepada waktu yang tertentu, iaitu setelah genap haul dan cukup haul dan mata wang. Mata wang. Dia. Payah baca ni minta wang alik ngo. Kalau kita tak pitah-pitah ratik temu. Temu silap baca
genak-genak hon mana cukup tahun. Pada mata wang. Minta wau alik ngo mata wang, mata duit. Bagi penegak dan binatang. Dan ketika masa apa tu kepada masa menuainya dan pada biji-biji dan pada buah-buah yang wajib dikeluarkan ialah qadar yang tertentu pula, iaitu 2.5%. Mana kata kalau kira sana ni 2 kok sama ke tempat kita ni 2 kok sama. Dalam 100 kena keluar zakat 2 kok sama. Hak yang cukup nisab dia, cukup tahun dia. Kalau nak kira sana itu 2 kok sama. Dalam 100 2 kok sama kena keluar. Kira lagi 10,000 10 juta banyak mana. Pada mata wang dan barang-barang penegak dan 10% pada biji-bijiannya dan buah-buah jika diairi tanpa usaha sendiri, dan 5% juga jika diairi dengan usaha sendiri. Adapun binatang yang dikenakan zakat ialah unta, lembu dan kambing, maka perkaranya agak panjang sedikit dan huraiannya tercatat di dalam kitab fiqh. Oleh itu, setiap Muslim yang mempunyai harta hendaklah mempelajari hukum-hukum mengenai perkara-perkara yang wajib dizakatkan supaya ia mengetahui. Umpamanya, bila wajib zakat bila wajib zakat tu, berapa qadar yang harus dikeluarkan, siapa pula orang-orang yang harus diberikan zakat, dan seumpamanya. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Apa ni? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza addaita zakata malika tayyibatan biha nafsuka faqad azhabat anka syarrah." Artinya jika anda menunaikan zakat harta, menunaikan zakat harta, dengan senang hati, maka sebenarnya anda telah terselamat daripada bencana. Demikian pula harta yang telah dizakatkan itu tidak akan ditimpa kerusakan dan kebinasaan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsi zakat." Artinya tidak akan binasa harta yang di laut ataupun di darat, melainkan dengan menahan zakatnya. Itu dah. Dan sebeda lagi, "Hasinu amwalakum bizzakat wa Daud mardakum bisadaqah." Sudah pengajar mati sekalian. Satu hadis lagi, Nabi bersabda, iaitu bintingi harta kamu dengan mengeluarkan zakat. Dan ubati pesakit-pesakit kamu dengan mengeluarkan zakat.
harta yang telah dizakatkan itu terbentang dan terpelihara di dalam pemeliharaan Allah Ta'ala kerana harta itu bersih dan telah diberkati. Manakala harta yang tidak dizakatkan itu adalah harta tersia-sia kerana ia kotor dan tidak diberkati. Orang tak keluar zakat tu jadi harta tak berkat. Tak menambah dah. Dia dah. Lalu tu untuk orang yang keluar zakat, orang yang bersih segala-galanya. Dan amalan-amalan lain semua sana itu dikirakan oleh Allah SWT. Kalau semaya dah, puasa dah, keluar naik haji dah, tapi tak keluar zakat, semua amalan Tuhan tak terima. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekadar. Sebagaimana marilah kita sama-sama kita suluh tengok, kita ambil hukum hakam. Hukum hakam belah mana? Tuhan tidak akan terima semayanya dan puasanya serta hajinya sehingga ia mengeluarkan zakat. Kita kena tahu, orang yang bersemaya, berpuasa dan telah menunaikan hajinya tetapi belum mengeluarkan zakat, nescaya Tuhan tidak akan menerimakan semaya. Semaya, puasa dan haji sehingga ia mengeluarkan zakat. Sebab semua perkara ini adalah bertalian satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Lalu tu kita kena usahalah sedaya upaya kita saat itu cukup. Semaya, puasa, dan haji dan keluar zakat. Dia berkait gih habis. Kalau tak semaya, keluar zakat, naik haji. Dia nak pusing dah ni. Ayah mak nak pusing, nak wip takut wip habis. Kalau tinggal mana-mana saat itu dia berkait gih habis. Lalu tu cukuplah rukun Islam 5 perkara saat itu supaya kita menyucikan diri kita dan amalan kita Tuhan akan terima penuh-penuh. Tak lain tak bukan, rukun Islam 5 perkara mestilah sempurnakan. Tak itu dia berkait gih habis. Berkait mana? Berkait Tuhan tak terimakan amalan-amalan, tinggal mana-mana salah satu amalan saat itu, dia tak terimakan amalan semuanya. Mereka buat satu-satu perkara, semaya, puasa. Cukup harta keluar zakat. Dan cukup harta banyak, kita kena naik haji. Dia berkait belakang tu. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Tak lain tak bukan, marilah kita sama-sama pakat berdoa. Berdoa lah. Tu nak ayat kata, kita saat ni apabila kita berdoa, minta dengan Allah SWT dapat petunjuk dan apa ni daripada Allah SWT. Lalu tu, satu daripadanya, ma halaka malun fi bahrin wala barrin ila bihabsi zakat. Tidak akan binasa harta yang di laut dan ataupun di darat mereka dengan menahan zakatnya. Selepas pada tu sedang mengat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi, penting harta kamu dengan mengeluarkan zakat dan ubati pesakit-pesakit kamu dengan mengeluarkan sedekah. Harta yang telah dizakatkan itu terbentang dan terpelihara di dalam pemeliharaan Allah SWT. Kerana harta itu bersih dan telah diberkati. Bersih dan dia telah diberkati. Sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma khalatatiz zakat
malan illa illa mahaqathu. Artinya tiada suatu harta yang bercampur dengan zakat tidak dizakatkan, melainkan ia memusnahkannya. Apalah baik dan apalah gunanya harta yang telah terangkat berkatnya dan yang tinggal hanya bencana dan fitnah semata-mata, sedang terhapusnya berkat daripada sesuatu harta itu ada kalanya ada kalanya secara lahir dapat terlihat, iaitu terhapusnya gambaran harta itu dan kembalinya manusia sesudah kaya raya menjadi miskin dan papok. Hidup penuh gelisah dan geluh kesah. Mereka bosan terhadap ketentuan Allah SWT. Perkara serupa ini sering menimpa ke atas banyak orang-orang yang mengambil enteng terhadap kewajipan zakat. Ada kala pula terhapusnya berkat daripada suatu harta itu secara batin. Hak tak kita tak nampak tengok. Dia berkait, dia bercampur pergi habis. Dia bersakut pergi habis. Iaitu harta yang dikumpul itu tetap ada di tangan. Semakin hari semakin bertambah. Namun tuannya tidak pula memanfaatkan harta itu. Sama ada pada kepentingan agama seperti meninfakkannya, iaitu menafkahkannya pada suatu jalan kebajikan. Pada satu jalan kebajikan maupun pada kepentingan diri sendiri, seperti membelanjakannya untuk menutup hajat dan keperluan hidup sehari-hari. Sebaliknya ada pula yang terus hidup celaka dan susah kerana ia rasa saya hendak mengeluarkan hak, iaitu zakat harta itu, tetapi tidak saya untuk mengeluarkannya pada jalan-jalan yang ditegah oleh agama. Kalau perhabis dengan cara muksiat sana itu tak ada apa. Kata nak keluar zakat sana itu tak ada agama, tak buat. Kecek mudah-mudah tak buat. Seperti membelanjakan untuk berbuat muksiat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripadanya, ataupun membelanjakannya pada memburu nafsu, turut nafsu dan syahwah kebenatannya yang tidak akan mendatangkan faedah ataupun hasil yang baik. Sudah pengajar hormati sekalian. Ialah cara-cara menahan zakat berdosa besar. Belah mana? Ialah menahan hak zakat daripada sesuatu harta itu adalah berdosa besar. Ada banyak firman dan hadis-hadis yang membawa ancaman-ancaman dan bantahan-bantahan yang keras terhadap orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Adalah dikhawatirkan orang yang menahan zakat itu akan mati di dalam su'al khatimah dan meninggalkan dunia di dalam keadaan iaitu menyimpang dari agama Islam
di antara yang menahan zakat juga, ada yang diseksa di dunia sebelum mati. Umpamanya Korun dari kaum Bani Israel. Ni dalil-dalil yang telah lepas maidah dulu. Korun tu balik bumi. Harta banyak dah. Lepas tu, tak buat turut hukum. Duduk di atas belanjaan di dalam muksiat. Lalu tu Allah balik bumi di atas dunia lagi dah. Ni buku harta benda. Iaitu Korun daripada kaum Bani Israel. Firman Allah SWT menceritakan tentang peribadi Korun. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ dalam surah Al-Qasas ayat 81. Artinya, lalu kami benamkan di dalam tanah beserta rumah tangganya, harta kekayaannya. Ini satu ayat suci Al-Quranul Karim. Ada sesuatu riwayat yang menggambarkan harta yang tidak dizakatkan itu sebagai seekor ular yang besar di hari kiamat. Lalu ular itu mana membelik-belik lehernya. Ular tu belik ditekak. Ular besar belik ditekak orang yang mempunyai harta itu. Ada harta tidak keluar zakat. Harta tu di akhirat tu jadi ular besar, lepas tu belik tekak tuai dia. Orang yang tidak keluar zakat sana itu. Firman Allah SWT lagi, sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ini satu ayat lagi untuk nak beri tegas kepada hukum-hukum orang yang tidak keluar zakat. Dalam surah Al-Imran ayat 180. Artinya, harta yang mereka kikirkan itu akan digantung di leher mereka di hari kiamat. Tu dia. Ambil harta sakut tekak pada hari kiamat. Dan akhirnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi zahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa iza kana yaumul qiyamah." Sehingga akhirnya artinya setiap tuai, iaitu setiap tuai pun setiap tuai pun emas dan perak yang tidak mengeluarkan haknya zakat mereka di hari kiamat, kalau emas dan perak itu dibentuk menjadi papai-papai api yang dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu digelarkan kepada dikelarkan kepada dahinya. Panah maya kelar di dahi itu, rusuk dan belakangnya. Setiap kali papai-papai api itu agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Lepas tu di pagi 5 ni komen marilah ada gapo nak beri nasihat kepada ayah mak, nak beri semangat kepada ayah mak masuk di dalam FM 95 Jala Radio iaitu berkenaan dengan kita mengaji belajar saat itu. Wajib di atas kita kena mengaji, kena belajar hak agama untuk untuk nak berikan keselamat kita di dunia dan akhirat. Dan Nabi kasih, Nabi Tuhan bagi rahmat pada kita. Hari ni kita nak cuma sikit buku tugas pemuda-pemuda kita ni. Pemuda dalam pandangan Islam saat ni mempunyai tanggungjawab dan nilai yang tertentu. Sida pengajar rahmati sekalian. Tidak. Nilai yang tertentu saat itu tak lain tak bukan. Marilah kita sama-sama mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa? Kerana banyak kita saat itu duduk buat galik dengan cara didikan dan cara asuh pemuda-mudi kita ni. Kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat di dalam masalah ini, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taujih kepada pemuda ialah an Abi Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulamu inni uallimuka kalimat ihfazillahi yahfazuka ihfazillahi tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alallah wa iza ista'nata fasta'in billah. Rawahu Tirmizi. Hadis ni hadis daripada riwayat oleh Tirmizi. Hadis sahih. Maksudnya daripada Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, saya pernah berada di belakang. Saya pernah ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Maka beliau bersabda, wahai anakku, wahai anakku. Nabi kata, belah mana? Akan mengajak engkau berbuat apa kelima. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagakan engkau. Ni Nabi ajar anak dia mula-mula kata, suruh anak dia jagakan Allah, mesti pasti Allah akan menjagakan engkau. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkannya jika engkau meminta. Mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah SWT. Allah besarnya. Ni satu pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak anak dia. Mengajar belah mana? Berbuat apa kelima, iaitu jagalah Allah, pasti Allah akan menjagakan engkau. Kalau kita jaga Allah, Allah jagakan kita. Jagalah, pasti engkau akan mendapatkannya jika engkau meminta. Kalau nak dapat tu kita minta gapo? Mintalah kepada Allah SWT. Nak gapo, minta dengan Allah SWT. Lepas tu, jika minta tolong, susah berapa, minta tolonglah kepada Allah SWT. Ni dua-dua ni duduk dalam akal fikiran kita belaka bagi keluarga bahagia, keluarga mukmin, keluarga mukminah, keluarga jannah. Dia kena pakai dua perkara ni, iaitu kita jagakan. Nak berapa, minta dengan Allah SWT. Susah berapa, minta tolong Allah SWT. Nak minta tolong, mintalah dengan Allah SWT, Allah tolong. Dan sebentar lagi, Irtan mi khamsan qabla khamsin syabab wasihatuka qabla saqamaka wa ghinaka qabla faqraka wasiyataka qabla wa farah. Maksudnya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
Iaitu sudah mengajar mati sekalian. Berapa kali dah melalui mengajar pokok tu kok ni, dan boleh royak kepada peminat-peminat kita, kata kita nak jaga gapo 5 perkara sebelum datang daripada 5 perkara. Iaitu masa muda kamu sebelum datang masa tua. Masa muda nak buat gapo sana itu, buatlah amalan nak buat kebaikan, nak buat kebajikan sebelum datang masa tua. Kita dah tua orang dah. Jangan kata gapo nak tolong diri sendiri pun tak rak. Tidak. Buatlah semasa muda. Yang keduanya, masa sihat kamu sebelum datang masa sakit kamu. Masa kita segar, masa Tuhan beri rahmat pada kita, segar, sepenuh akal, sepenuh segala-gala. Buatlah sebelum pada masa sakit kita mari. Dia sakit mari saat ni tu, pun kata saat ni lah. Buku sakit ni dia rusak habis tubuh badan kita. Jangan kata gapo sakit gigi tu berusak habis dah. Tidak. Mula-mula tak ada hal, tak ada sakit, tak ada apa. Lepas tu sakit gigi. Bahawa sakit gigi ni rusak gigi kepada orak otak tu. Tidak. Tidak. Masa kita segar buat. Lepas tu sakit lain-lain lagi. Masa segar kita buat. Jangan nanti masa sakit kita sapa mari. Kekayaanmu sebelum datang ke papa M. Masa kita kaya, kita buatlah kebajikan. Keluarlah zakat dan buat kebajikan banyak-banyak. Dan masa wafat lalu tu bagi pemuda-pemudi semua agak kita masa duk sore tu, masa muda-muda masuk akhir balik selalu dah cukup rukun Islam 5 perkara dan rukun iman 6 perkara, kena mengaji, kena belajar, tahu. Dia tua macam itu, hak ingat pun terlupa habis dah nyanyuk. Masa muda kita buatlah sepenuh-penuhnya. Masa sikit sangat yang kita beramal sungguh-sungguh. Cuba hati tengok. Mula-mula masuk akhir balik, baru tengah duk belajar je baru. Belajar semaya, belajar puasa, belajar apa. Sebab tu di dalam Islam saat ni tu ialah kita saat ni tu mulai asuh daripada umur 7 tahun. 7 tahun. Mari sengok siapa siapa akhir balik. Kita kena asuh, kena ajar mengaji Quran, ajar mengaji sifat 20, ajar mengaji fiqh, cara buat amal ibadat, ajar belajar semaya, belajar puasa. Belajar keluar zakat dan cara pelajaran, cara nak menunaikan fardu haji. Dan ilmu lain-lain lagi kita kena mengaji, kena belajar semasa muda-muda kita saat itu. Dan semasa kita sihat, semasa kita kaya, kita ada duit pitih, kita nak keluar zakat, nak gapo, nak sedekah apa saat itu, buatlah di atas fi sabilillah, di atas jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masa hidup sebelum pada masa mati kita datang mari. Masa luar kita semasa sibuk kita nak mari. Acu kira kita duduk sore saat itu kita buat amal sudah, siapa pria, siapa masa menikah kahwin, tu sibuk dah lah. Kau duduk sore tak ada sibuk mana lagi. Duduk itu sibuk dengan mengaji, dengan belajar, dengan apa. Sudah saat itu boleh kerja pula. Sibuk dengan kerja. Sibuk dengan kerja sudah dah. Sibuk dengan keluarga pula dah. Tak putus-putus. Beradu-beradu, mati. Tidak. Lalu itulah kita kena jagakan 5 perkara saat itu. Kita buatlah sepenuh-penuhnya. Hadis yang di atas saat ini menunjuk kata penting benar bagi pemuda. Itu dah menggalakkan Muslim
supaya merebut peluang kemudahannya di dalam membuat ibadat kepada Allah SWT, dan menguatkan hubungannya dengan Allah. Kita kuatkan dengan perhubungan dengan Allah, seperti mana Nabi pesan kepada anak dia, kata kita tak lupa Allah, Allah tak lupa kita. Kita kasihkan Allah, Allah kasihkan kita. Itu dah. Jika lepas tu nak minta gapo, mintalah dengan Allah SWT. Nak minta tolong gapo, minta tolong dah dengan Allah SWT yang sebenar. Itulah cara-cara Nabi ajar anak dia. Lepas tu lain-lain lagi, kita kena asuh anak kita. Ajar jangan pandai bahu, dan kita sendiri pun jangan bahu. Kita buat dengan sebenar. Jangan pandai bahu. Jangan bahu diri dengan sendiri dengan orang lain pun dia begitu juga. Duduk dengan kebenaran. Itu dia. Lepas tu kita kena selalu membantu orang lain. Tolong-menolong. Di segi ambil daripada halus-halus lagi dah. Boleh tolong demo tu, demo ni. Kalau kita pandai berapa, kita tolong ajar sains kita. Di dalam mengaji pun begitu juga, boleh kita tolong. Sebagaimana ayah mak mengaji ambil daripada Pak 1 ni, sanggup siapa ni, habis penjateri ni deh. Lepas tu mengaji agama pula daripada kelas 1 ni, sanggup siapa kelas 10 ni. Gapo kita boleh tolong, kita tolong. Dengan tenaga kita tak ada duit pitih, kita boleh tolong dengan akal fikiran kita, dengan otak kita, dengan tubuh badan kita, dengan jiwa kita, dengan gerbang kita saat itu. Apa saja kita boleh tolong, kita tolong. Tolonglah. Sehingga siapa sekarang lah ni, ayah mak pun dia tu juga. Duk tak ada bergaduh-gaduh lagi. Apa saja kita boleh tolong, utama sekali orang yang berbalah batah, kita tolong perdamai. Ni satu kewajipan besar bagi kita, dan pahala yang besar sekali. Dapat balasan syurga. Orang yang perdamaikan kepada orang, orang duk balah batah saat itu, jadi baik. Ni besar, pahala besar. Lepas tu lah ni ayah mak duk ni bagian ni pula dah di Sahakih ni. Dia kerja di Sahakih ni, dekat-dekat stesen radio ni lah. Duk bagian perdamaian dia panggil. Dia perani penuh. Dia dah. Dia mau nak pakak, mari. Kecek mudah-mudah kata, pakak hukum pakak. Kita pakak. Bukan ayah mak juga kat sini. Orang yang ada masalah dua orang tu, dia kat sini dia diri sendiri. Wipuasti dia orang panggil. Ni perdamaian. Kita juga jadi orang tengah je. Juga apa ni, juga ambil alasan, ambil gapo nasihat pokok tu kat ni. Boya nampak sudah, nampak belah mana, nak belah mana. Kalau boleh hundur sejakah seorang, tu comel sekali. Ni tak ada biar nak hundur ni. Lalu tu nak ke asing payah. Nak ke asing payah. Belah mana nak berdamai tu payah. Kita kena cari dengan alasan, kita nasihat. Dia nampak sudah seorang sana itu. Belah mana, nak belah mana. Tak apa, ikut ayah mak situ. Jadi setuju dengan nasihat kita. Bukan kita kat sini, dia kat sini sendiri. Ni cara kedamaian. Dan lain-lain lagi. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Kenapa? Kerana merujuk penting pemuda itu dan menggalakkan Muslim supaya merebutkan peluang kemudahan dia saat itu dalam membuat ibadat kepada Allah SWT. Nak buat ibadat semasa muda-muda, masa sehat, masa ada luar, masa ada duit, kita keluar zakat, dan tolong-menolong, membantu. Dan lagi pula menguatkan hubungannya dengan Allah. Membersihkan hatinya daripada perkara yang boleh merosakkan akidah kita dan meruntuhkan agamanya, dan berusaha dengan sepenuh-penuh mungkin memahami Islam secara menyeluruhnya. Kita kena mengaji, kena belajar, tahu setiap-tiap ilmu.
Ingatlah beberapa banyak manusia yang tidak dapat berusaha melaksanakan tugasnya di masa mudanya. Tugasnya di masa mudanya. Kira molek deh. Acu suluh tengok molek. Beberapa banyak manusia yang tidak dapat berusaha melaksanakan tugasnya di masa mudanya, maka apabila umur mereka tua, ia merasa rugi dan berasa sedih, berasa duka cita. Tak ada arah lah masa dulu itu. Orang suruh mengaji, tak mengaji. Tu mula situ. Banyak dah sebut lagu tu. Masa muda tak ada peluang nak mengaji. Tidak. Dalam masa yang telah tidak dapat kita mengembalikan semula. Walaupun satu saat pun. Masa yang telah lepas kita nak ulai kelik tak boleh dah, nak manggil kelik tak boleh dah. Lalu tu di hari ni, ibu-ibu dan ayah bonda semua saat itu, pakak mikir tengok, kita nak ajar, nak asuh anak kita, balah mana nak jadi seorang yang beriman dan beramal soleh. Nak duduk situ. Di antara kewajipan terhadap Allah, kewajipan orang muda-muda saat itu utama sekali dengan Allah SWT. Dengan menjalankan, melakukan segala amalan yang diperlukan atasnya dan amalan-amalan yang sunat dan tatawwu' dia panggil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum dan kerja menemui dan utama kewajipan kita dengan Allah SWT. Semua ayah mak besar mari orang muda belakang dah lah ni tua dah. Nanti dah. Beritahu kewajipan kita dengan Allah SWT. Tuhan suruh buat apa? Itu dah. Iaitu beramal. Buat amal yang baik. Dan lagi pula yang kedua. Batuknya sabun di mana? Membersih jiwanya sendiri. Kita mesti ketahui bahawa jiwa ialah dah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Mana wa nafsin wa dan rugilah tidak. Gi kita berjalan di atas ketakwa. Ya akhir sekali dengan muttaqin, takwa kepada Allah, yakin kepada Allah SWT. Nawi masuk dia jadi dalam kumpulan yakin tu, Allahu Akbar. Bukan mudah-mudah dan tidak payah. Lalu tu sedang mengajar rahmati sekadar. Marilah kita
Yang ketiga ni kewajipan bagi muda-mudi, bagi orang muda sana itu, bagi yawacon, anu con semua sana itu. Yang ketiga kewajipan terhadap masyarakat. Jikalau kita menggendungkan kepada masyarakat kita pada hari ini, didapati bahawa masyarakat sedangkan mengalami kerusakan. Rusak belah mana? Pergaulan. Kita bersaing, kita duduk dalam kumpulan yang apa ni, di jalan tak molek dah. Pergaulan ni satu upacara. Orang petino jatuh duduk bebas. Tak ada apa ni. Jahil. Dan sebagainya. Sekiranya kita tidak sanggup kerja untuk al-Islam, maka tunggulah janjian-janjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, wattaqu fitnatan la tusibanna allazi nazalamu minkum dan takutlah kamu akan fitnah, iaitu azab yang tidak akan timpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja. Tidak. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Dan satu ayat lagi. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ dan hendaklah kamu membentuk di kalangan kamu menjadi golongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh manusia membuat ma'ruf, kita melarang perbuatan munkar, perkara keji dan jahat. Mereka itulah golongan orang yang berjaya. Gitulah sedang mengajar dan hormati sekalian. Alhamdulillah di hari ini kita pakat-pakatlah deh. Aku minkum ummatun yad'una ilal khair. Tak lain tak bukan. Kita nak buat kesimpulan kata di pagi limu-limu tadi, kita kecek buku zakat deh. Buku zakat ni satu kewajipan besar bagi kita untuk nak mengembangkan al-Islam. Selain daripada tu, cara kewajipan zakat. Kalau siapa tak keluar zakat, semaya, puasa, apa kau tu kau ni, dia tak terima. Dan berdosa besar orang tak keluar zakat. Allahu Akbar. Berlakulah. Mujulah ya mak tak ada harta banyak. Nyalik jadi balik mujur. Tak ada mujur dak nak buat gana qada dan qada Allah SWT. Siapa tak say kekaya nak kaya belaka. Tapi tapi kita saat itu kita marilah sama-sama kita pakat-pakat mikir tengok. Lepas tu pakat-pakat nasihat. Sayang kita kalau ada saat ni duk dia tak ada keluar zakat, kita tolong rakyat weh. Kena keluar zakat katik. Kerana kewajipan besar. Lepas pada ni, ada 10 minit lagi sebagai janji-janji kita beri peluang kepada peminat kita saat itu. Di dalam apa ni, nak komen gapo mari. Dan hari ni banyak ni. Daripada Hadiza, nama Samuning. Alhamdulillah, terima kasih ya mak. Terima kasih yang boleh ilmu pada pagi ni. Lepas tu kena beramal nanti weh. Alhamdulillah. Bersih weh. Daripada Fan Kunhut. Salam ayah mak. Aduh, nai napaka sedap. Amir Mak Ding. Mana salam ayah mak. Fang rekan ayah mak tuk chauเลย. Dan lagi pula daripada Aminah Putih. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak ni
Cik apa ni? Cik Ma deh. Cik Ma Miki. Salam ayah mak kau hai. Ayah suka pap keng-reng. Terima kasih. Alhamdulillah. Lepas pada tu sedang mengajar mati sekalian. Acu kita renung tengoklah dengan keadaan masyarakat kita lah ni. Kita tak tahu bimbel langsung. Kita kena tahu bimbel. Hak duk terlekat sangat saat ni tu. Jadi dia mau takut berlaku. Takut pada orang daripada hukum hakam hak Allah SWT. Acuk-acuk kita tukar orang, kita takut pada Allah. Kat Malaysia tak serut takut. Deh. Kenapa? Kerana Malaysia tak yang memberi bekah kepada kita. Mereka dapat izinnya daripada Allah SWT. Lalu tu kita takut kepada Allah SWT. Saat itu kita pakak-pakak nasihat. Ni hak besar sekali. Ad-dinun nasihah. Agama al-Islam itu ialah agama untuk kita nak menasihatkan nasihat kepada kita sendiri dan saudara kita, keluarga kita dan kepada masyarakat kita ramai. Seluruh dunia bukan sekadar sekat kita. Kita pergilah nak pergi di mana, bawa Islam, bawa sekali dengan tubuh badan kita. Jangan apabila kita pergi sasanat seksa deh. Kita tinggal Islam di rumah. Bawa tubuh saja pergi. Lepas tu kan hidup joli, hidup apa tak tahu. Terlupa kepada hukum hakam Allah SWT. Lalu tu di hari ni kita marilah. Kita jangan turut pesan demo. Kita boleh mencegah, kita mencegah. Kita boleh nasihat, kita nasihat. Ayah mak dia nasihat semua pihak kerajaan. Duk rakyat kata tempat kita ni tepat duduk dengan agama. Agama Allah SWT. Bukan kita nak musuh dengan demo. Nak musuh dengan nafsu ammarah. Nafsu yang bawa kepada kejahatan. Nafsu bawa kepada kerusakan. Hak ni kita tak say situ. Lalu kita pergi jalan boleh ke tak? Boleh. Pergi dengan hukum hakam hak Allah SWT. Kita pergi saat itu. Tidak. We kena dengan hukum-hukum syarak. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Kita marilah sama-sama kita mengingati Allah SWT. Kita pergi mana-mana, Allah pergi sekali dengan kita. Jangan dia tinggal Allah di rumah. Suka selalu dah royak lagu tu. Terlupa. Bawa tahu kata nak pergi situ sini, nak, tak ada kira lah. Nak pergi dengan peribadi ke, ataupun pergi dengan rubungi ke. Nak pergi dengan kanak-kanak ke. Bukan kanak tak. Kanak tu mana kata rubungi lah. Bawa nak pergi situ, tu kamu cadar tak tahu. Cadar belakang. Ada setengah-setengah nak pergi tepi patah, cadar two fish. Ada. Gapo dia two fish. Cuk mandi lah, mandi tepi laut, tepi patah tu. Supaya buat masalah tu. Berjalan tu molek kita cari pengalaman. Kita boleh tengok kesal-kesal, boleh memikir. Bukan jalan nak suruh tu demo, tak nak suruh memikir. Kita pergi setengah-setengah daripada sana itu, bukan main kondo naik. 230 lapis naik. Setengah nak sutuk langit nak naik. Wak naik juga. Kemajuan. Dan lain-lain lagi. Kita jangan duk, lupa kepada Allah SWT. Kita duk dengan mengenah diri kepada Allah SWT. Jangan takabur, jangan boroh, jangan apa. Allah banyak mari Dek Azmi. Tak ada nak jawab ni. Dek Azmi tolong jawab tu weh. Daripada ayah mak bok obat pinggir. Ayah mak bok obat pinggir. Caw-caw. Kok mana Daripada amin, alhamdulillah, terima kasih ayah mak banyak-banyak. Fan. Salam ayah mak. Fan ayah mak tuan. Daripada mana? Mumek mana? Mokmek. Mokmek ada kat mana? Tulis Rumi nak baca. Baca mana Azmi? MUMAD.
Mok-mek deh. Oh, dah tak apalah ramai-ramai deh. Ane rindu merindu. Aduh. Salam ayah mak. Adik Syarif. Adik Saripah. Kari. Oh, ni banyak lagi ni. Dinso Damhak. Aduh, nampakah dia. Dinso Damhak. Kalian dinso patuh. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. แม่ฟังทุกเช้าเลยเข้าใจง่ายขอให้อายะมะแข็งแรงนะคะอย่าเตะกับติโน tak tahu sebut nakah ni dinso dam hak sudah sungguh buat kita Burapa nak Pet Buri amin amin terima semata ni alhamdulillah Muhammad Ali muda deh tengok je katik Azmi salam ayah mak lamat tam tu ime kap lamat prom tu ime kok mana อันไหนถูกต้องครับและอันไหนจะได้บุญ27ที่แท้จริงtu dah lamat tam tu ime kap lamat prom tu ime kok mana nak faham kok mana ya kita semaya berimeh panggil melalah kok mana-mana pun semaya berimeh tadi tu kita semaya tegur terimeh jangan mendului kepada terimeh terimeh tak rokok lagi kita tak boleh rokok terimeh rokok kita rokok deh hak ni hak kena deh lamat prom terimeh lamat prom terimeh tak ada berimeh dengan terimeh tak deh kalau lamat tam tu email sana itu kita orang panggil orang semaya berimeh. Semaya berimeh dengan tu email. Deh. Kalau semaya prom tu email. Semaya sekali dengan tu email, semaya sebagai tulah semaya sekali. Deh. Mumung kuku tu semaya sekali tu. Deh. Kalau pahal lah ayah mak gini lah. Kalau tak salah tak silap tu deh. Semaya tam tu email tu hak tu kena. Deh. Kena turut email. Fan konhut. Ini mana masa kita bercepat sangat banyak mari ni. Fang cak ban. Gamana kebung menai dalai saya beri tuk chau le. Terima kasih. Tu dah molek dah. Patu royak demo tolong sebar-sebar demo. Dengar pakak mengaji, pakak belajar bukan mengaji ayah mak saja. Mengaji di masjid, mengaji di mana sana itu. Deh. Itu dah. Ngajilah tambah ilmu banyak-banyak sana itu barulah kita modal banyak kita nak buat amal.